Baik, teruskan surah Al-Baqarah hari ini ayat 123 123 juzuk awal, juzuk yang pertama ya. Okey, kita mulakan ayat 123 pada juzuk yang pertama. Ayat 122 ya. 123 daripada Ya Bani Israel. Dah. Ya Bani Israel dah. Okey. Wattaku ya. Wattaku dan takutlah olehmu yauman akan satu hari la tajzi tidak ia membalas nafsun oleh satu diri oleh satu diri an nafsin dari satu diri syai'an sesuatu wala yukbalu wala dan tidak yukbalu ia diterima minha daripadanya adlun tebusan yang belakang sana tulis apa? Jangan rebusan pula ya. Dah jauh-jauh ya. Rebusan pula ya. Tebusan ya. Ya. Wala dan tidak tanfa'uha ia berguna akannya ia berguna akannya syafa'atun oleh syafaat wala dan tidak hum mereka yunsorun mereka ditolong. Baik, ulang sama-sama terjemahan dia. Dan takutlah olehmu ya. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a dan takutlah olehmu akan satu hari tidak ia membalas oleh satu diri dari satu diri sesuatu. Ayat ini berkaitan dengan ayat 122 berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel dia menabik dada kerana kononnya ya, dalam ayat ini Allah telah melebihkan dia daripada makhluk lain. Buktinya wa anni faddaltukum alal alamin, ayat atas tu. Dan bahawasanya aku lebihkan akan kamu Bani Israel atas sekalian alam, mana daripada makhluk lain ya. Jadi dengan ayat ini dia rasa dia megah, dia berbangga diri ya, dan sanggup mengatakan nahnu abnaullah, kami
adalah anak-anak Allah, wa ahibba'uhu, dan kekasih-kekasihnya. Ya, dia mendakwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah kekasih Tuhan. Sebab ya, Allah Ta'ala telah melebihkan dia daripada makhluk-makhluk lain. Ya, adakah benar ya apa yang didakwakan itu? Ya, kalau seandainya dia atau mereka adalah makhluk yang paling utama daripada bangsa lain, ya, sudah tentulah Allah tidak akan azab mereka. Ya, Allah azab mereka jadi khinzir, Allah azab mereka jadi kera. Bangsa siapa? Mereka juga, tak ada bangsa lain. Kalau dia anak Tuhan, kekasih Tuhan, tentu tidak akan diazab walaupun dia berdosa macam mana pun. Ya. Ini nak menunjukkan bahawa Allah lebihkan tadi, Allah turunkan kerana mereka dalam kalangan mereka diturunkan Nabi dan Rasul. Dalam kalangan mereka diturunkan kitab sebagai pimpinan. Itulah kelebihannya. Mana-mana bangsa diturunkan kitab dan Rasul, ya, maka itulah bangsa yang diutamakan, yang paling utama daripada bangsa lain. Ini maksudnya. Sebab itu Allah Ta'ala menerangkan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, dan takutlah olehmu akan satu hari tidak ia membalas oleh satu diri dari satu diri sesuatu. Ya, kalau dia sebagai anak Tuhan, kononnya sudah tentulah dia orang yang terlepas daripada hari ini. Hari itu hari kiamat, ataupun hari yaumul hisab. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak ia diterima daripadanya akan tebusan. Pada hari itu, pada hari kiamat itu, ya, Allah tidak menerima tebusan. Sebab itu orang kafir ni, kalau seandainya diberikan dunia ini untuknya, nescaya dia akan tebus dunia ini untuk menebus dosa kekufuran tadi yang boleh melepaskan daripada azab neraka. Dia nak tebus, ya. Tapi kat sana tidak diterima tebusan. Baik, apa yang kita nak bawa berjumpa dengan Tuhan? Ada tak kita bawa harta? Tak ada bawa. Ya, mungkin pakaian pun tak ada. Ya, nak bawa apa? Apa yang nak buat tebusan untuk diri kita, menebus dosa kita? Kalau ada sekalipun, misal kata Allah tidak terima mengikut ayat ini, tapi benda tak ada untuk dijadikan tebusan. Sebab itu orang-orang musyrikin bila mati dia mesti bawa harta. Ya. Tujuannya untuk apa? Menebus dosa. Dulu mereka bila mati mereka bawa emas. Ya, bawa emas, tanam sama. Tujuannya untuk apa? Tebus. Kemudian dia bawa duit. Ya. Mati bawa duit. Itu cerita mati bawa duit. Ya. Tujuannya untuk menebus kesalahan. Ya. Tetapi oleh kerana ya, manusia ni cerdik, ya, bila ya hari ini ditanam, petang dah hilang emas tu. Ya. Pagi tanam, petang duit pun dah hilang. Ya. Kena curi. Ya. Jadi sekarang dah tukar pula. Ya, pakai duit palsu. Ya. Tuhan macam mana yang boleh dimain-mainkan ni? Ya. Tengok, dia boleh dipermainkan dengan duit palsu pula. Ya. Ini semua agama hayalan. Ya. Agama hayalan macam itulah, ikut hayalan. Ya. Jadi Tuhan tu boleh dipermain-mainkan. Ya. Dan kenapa bangsa mereka suka menanam jenazah waktu tengah hari? Sebab masa itu katanya Tuhan tengah rehat. Jadi dia tak kena apa-apalah, Tuhan tengah rehat. Jadi tak kena seksaan katanya. Ya. Inilah ya yang dikatakan di sini, baik engkau Bani Israel atau bangsa-bangsa lain, ayat yang ini tidak terlepas kepada sesiapa pun, iaitu satu hari yang satu diri tidak dapat menolong diri yang lain. Mak, bapa, saudara, mara, sahabat, handai, pada masa itu ya masing-masing bawa diri. Ya, tak ada siapa nak boleh tolong, walaupun dia seorang anak kepada bapaknya, kepada ibunya, tak dapat tolong. Walaupun satu kelas dulu boleh jumpa, contohlah. Ya. Ekor-ekor den-den, macam itulah. Ya. Masing-masing bawa diri. Ya.
Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima daripadanya akan tebusan, wala tanfa'u hasyafa'ah, dan tidak ia diterima, ia berguna akannya oleh syafaat. Syafaat masa itu tidak ia berguna langsung. Syafaat tahu tak? Ya, satu recommend nak cepatkan tu syafaat. Ya. Jadi ya, syafaat masa itu memang ada, tetapi Allah berikan hanya kepada Rasul. Dan Rasul ini akan memberi syafaat kepada umatnya yang terpilih, ya, biiznih, dengan izin Allah. Itu pilihan. Mengikut tafsir, siapa mereka yang mendapat syafaat Nabi? Iaitu mereka yang bertauhid, ya, yang bertauhid, berakidah. Orang bukan ahli tauhid, bukan ahli akidah, dia tidak akan dapat syafaat, sebab mereka ini kebanyakan mempersekutukan Tuhan. Jadi umat Muhammad, ya, yang tidak mempersekutukan Allah Ta'ala, itulah yang akan dapat syafaat Nabi besok, ya, dengan izin Allah Ta'ala. Apa guna syafaat ini? Untuk meletakkan umat Muhammad tadi di barisan awal, supaya cepat dihisap. Manusia ramai melaut, ya, dia punya ramainya tak terkira, ya, macam kita sebut bahasa melaut, macam itulah. Ya. Jadi bila masa giliran kita, itu orang yang dapat syafaat tu dapatlah barisan hadapan untuk dihisap. Bukan syafaat yang melepaskan kita masuk surga, bukan. Syafaat tu hanya nak cepatkan hisap, ya. Itu ya syafaat daripada Nabi. Itu satu pertolongan atau satu recommend, ya, yang di situ. Tapi di sana orang-orang lain tidak boleh. Jangan kata tuan guru boleh bagi syafaat muridnya, ya. Engkau bawa beg tuan guru tu pun tak apa, besok dapat syafaat tuan guru tu, bawalah beg dia. Ya. Itu tak ada, ya. Baik, sambungan lagi, walahum yunsarun, dan tidak mereka ditolong. Tak ada siapa boleh bagi pertolongan pada masa itu yang boleh menolong Allah. Tak ada siapa boleh bagi pertolongan. Itu dikatakan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin maknanya apa? Ya, hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan ialah Allah masa itu. Ya. Siapa raja? Tak ada siapa raja masa itu. Akulah raja, kata Allah. Ya. Ini ayat ini menunjukkan bahawa Bani Israel, kalau ayat ini, ya, menunjukkan bahawa Bani Israel tidak boleh nak mendabik dada dialah orang yang akan masuk surga, dialah anak Tuhan, tak ada. Sebab ayat ini, ya, menerangkan ayat di atas, iaitu tentang Bani Israel. Ya. Bani Israel ke tak Bani Israel pun akan, ya, melalui ayat yang kita baru baca ini. Mana dia tidak boleh lari daripadanya, ya. Baik, kita tengok sedikit perkataan-perkataan daripada ayat ni. Wattaku yauman, ya, itaku agak fil amr ni yang kita belajar. Fil apa? Fil amar, ya. Tadzi ni fil apa? La tadzi. Tadzi fil apa? Mudhari. Ya, tapi ta ni ta muannas, ya. Kalau muzakkar yajzi, ya. Ya. Baik, yuqbalu fi'il apa ni? Mudhari' majhul, ya, ia diterima. Kalau nak jadikan ma'ruf, ubah bawah barisnya, yuqbilu pun boleh. Yuqbilu, jadi ma'ruf tadi, ia menerima. Tanfa'u fi'il apa ni? Mudhari', muannas juga, ya. Kalau muzakkar letak ya. Bunyinya apa? Yanfa'u. Yunsarun, mudhari' majhul. Karena jadikan ma'ruf, bariskan bawah. Sot tu bunyikan bawah. Yunsirun, jadi ma'ruf. Ia, mereka menolong, ya. Kalau kita tak tahu macam mana nak kembalikan kepada ma'ruf yang majhul tu, baris tu ubah saja ke bawah, dah jadilah dia ma'ruf, ya. Baik, ya, kita sambung lagi. Kalau
Ha? Kalau ma'ruf bagaimana makna? Kalau majhul dia ditolong. Mereka ditolong. Kalau ma'ruf mereka menolong. Ya. Mereka tak hidup ni. Bateri apa je? Kadang-kadang ada kan. Ji maklum je. Bateri. Jadi ma'ruf dengan majhul ni ya beza mana ya? Majhul ada di. Ya. Ma'ruf yunsirun. Ya. Yunsirun dengan yunsarun. Kita nak kenal majhul sebab majhul ni satu ragam, senang. Depan, atas, bidemi baris. Ya. Depan dengan atas, yun so, macam tu. Itu majhul. Ya. Ya, kalau ma'ruf ubah saja, yun si. Ya. Majhul, ya. Dengan ma'ruf. Kalau yazhabu jadi yazhabu kalau majhul. Yuzhabu. Yuzhabu. Ya. Macam tu. Ingatkan depan dengan atas, ya. Majhul. Sebab itu kalau kita tak faham ma'ruf majhul ni pun memberi terjemahan salah, ya. Salah terjemahan dia sebab dia nakkan majhul tapi kita letakkan makna ma'ruf lain, ya. Kalau ia mandi, siapa mandi? Ia mandi. Siapa mandi? Sendiri mandi. Kalau ia dimandikan, orang lain mandikan. Kan lain kan? Ia dimandikan. Itu majhul. Majhul. Ya. Apa makna majhul? Tidak diketahui pembuatnya. Tidak diketahui pembuatnya. Itu majhul. Meragamlah Mac ni. Biarlah dia. Boleh dengar tak sebelakang? Boleh dengar tak apa. Ya. Wa'is, dan ingatlah di waktu sambung, ya. Ibtala telah menguji ia. Ibrahima akan Ibrahim. Rabbuhu oleh Tuhannya. Bi kalimatin dengan beberapa kalimah. Fa'atammahunna, maka telah menyempurnakan ia akan sekaliannya. Ulang, ya. Maka telah menyempurnakan ia akan sekaliannya. Saya ulang balik. Maka telah menyempurnakan ia akan sekaliannya. Qala, telah berfirman ia. Ini sesungguhnya aku ja'iluka, yang akan menjadikan engkau
Linnas bagi manusia, imama sebagai ikutan. Bracket imam. Qala telah berkata ia, wamin dan daripada, zuriati zuriatku. Qala telah berfirman ia, la yanalu tidak ia mencapai, la yanalu tidak ia mencapai, ahdi oleh janjiku, al-zalimin terhadap orang-orang yang zalim. Ulang Dan ingatlah di waktu baik, saya masuk mula. Ibtala di sini fi'il apa? Ibtala. Fi'il apa? Madi sebab ada telah. Agak-agak berapa huruf ni? Cuba kira. 5 campur apa? Alif maksurah akhir tu. Alif, ba, ta, lam, alif. Tala, la tu panjang kan? Ya. Jadi 5 ya, khumasi. Kemudian atamma. Fa atamma tu atamma. Fi'il apa tu? Madi. Berapa huruf? Sampai 7 ni sampai mana dikira tu? Ya. Itu mesti dikira sampai hunna sekali tu dikira. 4 apa dia? Alif, ta, ta, mim, mim. Ya. Qala fi'il apa? Mati. Ja'ilu fi'il apa? Isim apa? Ja'ilu. Isim fa'il ya, ja'ilun. Kalau pelajaran sharaf ada tanwin ja'ilun, tapi bila dia jadi ayat dicantum dengan ka, ja'iluka. Ya, sebab dia mudhaf ilahi. Qala fi'il madi, yanalu. Yanalu tu fi'il apa tu? Yanalu. Mudhari, ya. Okey, saya mak semula dulu. Wa izib tala Ibrahim, dan ingatlah di waktu telah menguji ia akan Ibrahim Rabbuhu oleh Tuhannya. Kalau bahasa harfiah ni macam tu. Dan ingatlah di waktu telah menguji ia akan Ibrahim oleh Tuhannya. Siapa yang menguji? Tuhannya yang menguji. Menguji siapa? Menguji Ibrahim. Ibrahim ni bapa siapa? Bapa Ismail dan juga bapa Ishak. Ishak, ya. Ishak itulah yang menurunkan Bani Israel daripada Ishak, ya. Yang Ismail lah yang menurunkan Nabi SAW daripada silsilah Ismail, ya.
Sebab itu masing-masing mendakwa. Yahudi mendakwa dia pun ikut agama Ibrahim, Nasara pun mendakwa ikut agama Ibrahim, ya. Sebab Ibrahim tu moyang mereka, ya. Allah telah menguji kepada Ibrahim. Ya, apa ujian dia? Bi kalimatin, dengan beberapa kalimah, ya. Fa atammahuna, maka telah menyempurnakan ia akan sekaliannya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala, ya. Nabi Ibrahim sempurnakan semuanya dia punya, ya, ujian-ujian ini, ya. Mengikut dalam hadis Sahih Muslim katanya, yang diuji kepada Nabi Ibrahim, katanya al-fitratu ya khamsun, ya, yang jadi fitrah itu ada 5. Pertama al-khitan, berkhitan, bersunat, ya. Yang kedua wal istihdad, ya, iaitu, ya, mencukur bulu ari-ari. Yang ketiga qasus syarib, iaitu, ya, mengandam misai atau, ya, mengunting misai atau mencukur misai. Itu. Yang keempatnya taklimul azfar, memotong kuku. Yang kelimanya natful ibti, mencabut bulu ketiak. Itu di antara, ya, sunnah Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim dulu diuji dengan itu, Nabi Ibrahim laksanakan. Ya, Ibrahim bersunat ketika dewasa, ya. Itu yang masalah sekarang ni, ya, masalah perempuan boleh sunat ke tidak, ya. Jadi, ya, banyak, ya, terfikir oleh kita bahawa yang sunahkan tadi atau yang diperintah tadi hanya kepada Nabi Ibrahim. Dia bersunat dalam masa dia sudah, ya, dewasa, ya. Jadi nak menunjukkan bahawa, ya, perempuan tidak langsung tidak disentuh dalam soal sunat ini. Sebab itu di antara ulama ada yang mengatakan tak wajib perempuan bersunat, ya. Dan tempat-tempat lain sampai perempuan, ya, menyeksakan perempuan kerana bersunat. Di tempat-tempat lain kalau kita baca, ya, lebih teruk, ya. Mereka menghukumkan sunat untuk perempuan, ya. Jadi, ya, kalau nak ikutkan tak ada kisahnya tentang perempuan bersunat, ya. Yang ada hanya Nabi Ibrahim. Itu kadang hanya kias, ya. Jadi kalau tempat kita ni, ya, bersunat ni biasanya kalau di Selangor lah, tak tahu tempat lain. Di Selangor ni, ya, tak tahu kawasan mana. Kalau kawasan Sepang sana, kawasan Sepang, kalau bersunat ni, ya, macam kenduri kahwin, ya. Kalau orang luar tak tahu, tanya mana pengantin. Memang besar potong lembu, ya. Kemah-kemah ni sebanyak-banyak kemah, macam mana kemah kahwin, ya. Kalau bersunat ni, ya, sunatkan anak. Ini kawasan Sepang. Kalau tuan perempuan kena jemput, pergilah sekali, ya, tengok macam mana meriah dia, ya, siap muzik sekali, ya, macam kenduri kahwin, bersunat sahaja, ya. Jadi sedangkan hadis bersunat ini dengan cabut bulu ketiak satu hadis. Jadi kenapa bersunat saja buat majlis besar-besar, cabut bulu ketiak senyap-senyap? Besok perempuan kena buat majlis cabut bulu ketiak, ya. Abad kenduri. Ya. Jadi, ya, dia satu hadis, ya. Dan satu hukumnya, sama hukumnya, ya. Tapi yang dibesarkan yang bersunat ni, ya. Besar macam kenduri kahwin, hebat, ya. Ya, kalau kat sana tu, ya. Begitu jugalah dengan memotong kuku, ya, mengandami satu hadis, ya. Jadi nak menunjukkan bahawa yang ringan-ringan ni pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ada hadis lain juga menerangkan, ya, dari hadis Sahih Muslim juga daripada Aisyah, ya, menerangkan ada 10 pula, ya,
ada 10. Kata memotong misai, motong misai. Sebab misai ini tidak boleh sampai panjang-panjang, sampai nak makan pun masuk dalam mulut, ya. Dalam Islam tak boleh macam tu, ya, tak boleh. Kemudian katanya mengandam janggut. Itu termasuk sunnah Nabi Ibrahim tu, nak tahu. Sebab itu sunnah Nabi yang salam, bila kita genggam tadi, kalau ada berjanggut tu, satu genggaman tu jangan lebih-lebih, ya, boleh digenggam, dipotong. Jangan sebagaimana orang musyrikin, ya, pasang janggut tidak berurus. Ia tidak boleh dalam Islam begitu, ya. Siwak, ya, siwak ni mana gosok gigi lah. Kemudian istinsyak ni maknanya kumur-kumur, mengisap air hidung, ya, istinsyak, ya. Dan menghembuskannya. Kemudian memotong kuku, ya, qasul asfar, potong kuku, ya. Kemudian, ya, mencabut bulu ketiak, ya. Dan begitu juga katanya diterangkan selain daripada ni, istihasul ma' maknanya berhemah dalam menggunakan air. Termasuk Nabi Ibrahim, ya, berhemah dalam menggunakan air, ya. Dan ada dikatakan juga istinja, termasuk juga sunnah Nabi Ibrahim istinja, ya. Jadi benda kata semua ini yang dikatakan ni, adalah di antara sunnah-sunnah ringan yang Nabi Ibrahim semua laksanakan. Tahu tak ujian apa yang berat kepada Nabi Ibrahim selain daripada, ya, ujian yang dikatakan ringan ini, ya? Siapa tahu? Ya, menyembelih anaknya Ismail, ya. Cubalah bayangkan perempuan, ya, dia datang jumpa Nabi Ismail ni sesekali. Nabi Ibrahim pun dah dewasa dan Nabi Ismail dah dewasa, ya. Nabi Ibrahim jumpa. Bila jumpa, bisikkan dengan dia, wahai Ismail, aku bermimpi Tuhanku menyuruh aku menyembelihmu. Sanggupkah kamu? Ya, laksanakanlah ayah seandainya ia perintah Allah. Ini seorang anak, ya. Dilaksanakan, ya, tapi tak cakap dengan Hajar. Kuatir Hajar pula meraung, ya. Hajar tak tahu, ya. Jadi dilaksanakan oleh diam-diam oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Bayangkanlah anak yang disayangi, yang sesekali jumpa, tiba-tiba Tuhan suruh apa? Sembelih, ya. Kalau perempuan macam mana agak-agak? Kalau tahu lakinya nak sembelih anak macam mana? Ya. Kalau perempuan lah di sisi Hajar masa tu, ya, di sisi Hajar lah masa tu, ya. Perempuan ni sebagai Hajar, macam mana kalau dengar si bapaknya nak sembelih, ya. Dan tak perempuan akan sanggup, gila kan kau ni? Datang dah saya sekali, ya, dan nak sembelih anak pula dia, ya. Sembelih bapak dulu, ya. Ya. Macam itulah keadaan, ya. Tapi kadang, ya, manusia-manusia yang beriman, ya, sebagaimana keimanan Nabi Ibrahim, Ismail ni, ya, kita tak dapat nak lalui. Mungkin tak sampai hati kat kita, ya. Tengok Nabi Ibrahim laksanakan juga, pergi. Bila nak disembelih, dihalangi oleh siapa? Iblis. Itu yang dilontar tu pada Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula, kan. Itu semuanya adalah sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lontar iblis tu kerana menghalangi siapa? Perbuatan dia, perbuatan untuk menyembelih anaknya. Sebab itu sampai sekarang kita lontar tempat tu, ya. Ada tak iblis kat situ? Tak ada. Itu hanya simbol saja sebab ibadat. Perempuan besok kalau melontar jumrah, jangan seperti, ya, ada setengah golongan daripada Indonesia, dia cakap macam mana? Pergi mampus engkau iblis. Orang bismillah Allahu Akbar, kan. Ini tak ada, maki-maki iblis kat situ. Mana ada iblis kat situ, ya? Mana iblis nak kena lontar kat situ? Dia dah tak ada simbol dia, ya?
Itu ibadat, ta'abbud namanya. Jangan memaki tempat tu, tak payah nak dimaki, ya. Tuan-puan ingat ya, jangan maki macam mana ada orang lain. Ya. Itu tak ikut apalah sunnah lah, ya. Selipar pun dicampak, ya. Orang suruh pakai batu, ya. Jangan ikut kaedah itu, ya. Itu pekerjaan ta'abbud namanya. Mana kita taat saja, jangan kita persoalkan. Itu ibadat, ya. Akhirnya Allah tukar Nabi Ismail dengan apa? Kibas. Ditukar dengan kibas. Allah nak tengok macam mana Ibrahim laksanakan ke tidak. Tapi keikhlasan Nabi Ibrahim tadi sudah dijawab, sudah dibayar Allah Ta'ala, dibayar dengan kibas. Tengok, ya. Satu lagi, ya, Nabi Ibrahim diuji, sanggup melalui satu lagi yang paling mengerikan, ya, hukum bakar. Ingat tak? Ya, dia pecahkan berhala, ya. Lepas tu ditangkap, ya, dihukum bakar, ya. Itu yang kita akan jumpa surah dalam Quran ni, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Ya, wahai api, hendaklah engkau jadi sejuk dan selamatkanlah Ibrahim, ya. Api ni bukan kecil-kecil api, ya, sebesar-besar api, ya. Tetapi Allah Ta'ala kata, wahai api, hendaklah kau jadi sejuk. Mengikut ulama, kalau seandainya Allah kata sejuk saja, Nabi Ibrahim pun akan mati dalam api tadi, kesejukan. Tapi salaman atau salamun, itu maknanya selamat. Selamatkanlah Ibrahim. Jadi sejuk yang selamat. Itu dia, ya. Saya kalau panas-panas ni, selalu saya baca ayat ni. Kata orang lah, ya, ada orang kata, saya kalau panas-panas ni saya akan baca, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Yang sejuk Ibrahim pun engkau, ya. Ya. Jadi ini firman Allah. Allah berfirman kepada api, bukan kita. Kita nak jadi Allah ke? Ini salah guna, ya. Kalau kita kata, ya Allah, engkau sejukkanlah panas ini semana engkau telah sejukkan Ibrahim dalam api, itu betul lah bahasa-bahasa macam tu. Ini tak, ya, seolah kita ni Allah suruh sejukkan api itu, tapi yang selamat Ibrahim, bukan kita, ya. Kalau kebetulan nama kita Ibrahim, lain lah, ya, ini nama Mahmud, ya. 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 Bukan, jangan salah guna macam tu, ya. Sama dengan perkataan kun fayakun. Wa iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengendaki sesuatu, ia akan berfirman dengan katanya apa? Kun. Kun ke fayakun? Kun saja. Fayakun, lalu ia jadi. Kun, jadilah, lalu ia jadi, ya. Jadi kita menggunakanlah perkataan kun, ya. Ada silat Melayu, dia ajar macam mana, ya. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, tumbuk pup mati orang tu. Tumbuk padat namanya, ya. Jangan guna, ya. Ini semua salah guna Quran, ya. 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 Jadi yang Allah kata kun, yang Muhammad jadikan, kita tertumbuk KO orang, ya. Jangan guna, ya. Ini semua salah guna, ya, ayat Quran, ya. Baik, ya, Nabi Ibrahim sempurnakan semuanya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Telah berfirman ia, sesungguhnya aku yang akan menjadikan engkau bagi manusia sebagai imam ikutan. Ya, maka Allah jadikan Ibrahim itu sebagai contoh kerana dia telah melalui beberapa ujian, ya, maka ia akan dijadikan sebagai contoh, ya. Tapi kata Nabi Ibrahim, qala wa min zuriati, telah berkata ia dan daripada zuriatku. Maknanya dia minta juga imam, jawatan imam ikutan ni juga daripada zuriatku, ya. Allah katakan, ya,
Qala telah berfirman ia, la yanalu ahdi zalimin, tidak ia mencapai oleh janjiku terhadap orang zalim. Mana janji sebagai imam tadi tidak akan tercapai kepada yang zalim. Sebab itu di antara banyak keturunan Nabi Ibrahim ni banyak sangat jadi nabi dan rasul. Ya, itu sebagai imam ikutan, ya. Tapi kepada yang zalim, ya, tidak ada jawatan ini. Ya. Tidak ada jawatan ini. Ini dikatakan, ya, doa daripada Nabi Ibrahim diminta juga zuriatnya, ya. Tengok, Nabi Ibrahim telah melalui beberapa ujian, yang kecil sampailah ujian yang besar-besar dia lalui, ya. Kita nak belajar ni pun ada ujian tak? Ada. Dapat tak kita lalui? Ya. InsyaAllah pendek okey. Kalau panjang tu adalah tu. Baru diuji belajar sorab hilang, ya. Belum diuji belajar nahu pula, ya, gaib terus, ya. Tapi tak apa, yang ni semua kira dah tabah, ya. Menerima ujian, ya. Sebab itu dikatakan belajar ni taulu zaman, panjang masa dia, ya. Kalau dikatakan minal mahdi ilal lahdi, betul lah tu. Kita belajar ni tak akan habis. Daripada apa? Buayan, minal mahdi, mahdi tu buayan, ilal lahdi, sampai ke lahad. Tengok buktinya orang-orang kita dah masuk lahad buat kelas atas kubur. Kelas talqin namanya. Kan? Ya, itu minal mahdi ilal lahdi. Itu buat kelas atas kubur, ya. Bila ditanya, ya, untuk siapa kelas talqin ni? Untuk yang hidup. Yang hidup pula kat madrasah, ya, buat atas kubur. Jadi, ya, itu alasannya. Bila buat tahlil apa-apa talqin, ya, alasannya bukan untuk si mati, untuk apa? Untuk yang hidup, ya. Baiklah, ya. Pendek kata, kalau belajar tu, ya, macam-macam ujian. Tapi sebenarnya Allah memudahkan ujian orang yang niat belajar. Itu kena faham tu. Allah akan memudahkan urusan orang yang niat nak belajar. Itu Allah akan mudahkan. Kita kena yakinlah, ya. Baik, kita sambung lagi. Waiz, dan ingatlah di waktu. Ayat yang ke-125, ya. Waiz, dan ingatlah di waktu. Ja'alna, telah kami jadikan, al-bait, baitullah, masabatan, tempat berhimpun, linnas, bagi manusia, wa amna, dan keamanan, wattahizu, dan jadikanlah olehmu, min, daripada, maqami, makam, Ibrahim, musola, tempat solat. Wa ahidna, dan telah kami janjikan, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, antahira, bahawa bersihkanlah oleh engkau berdua, baitia, akan rumahku, lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf,
wal akifin, dan orang-orang yang iktikaf, war rukai, dan orang-orang yang rukuk, as-sujud, sujud. Ruka ini jamak kepada rakiun, ya. Rakiun, ya. Itu dikatakan orang-orang yang rukuk. Sujud pun boleh diterjemah dengan orang-orang yang sujud. Dia berasal daripada mufradnya sajidun. Sajidun, ya. Baik. Ulang semula, dan ingatlah di waktu dan orang-orang yang rukuk, sujud. Baik, saya masuk mula. Wa ij'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah di waktu telah kami jadikan al-bait, bait ni Baitullah, tempat berhimpun bagi manusia, wa amna, dan keamanan. Ya, itulah satu tempat yang telah diasaskan zaman Nabi Ibrahim dulu sampailah sekarang. Ya, manusia satu dunia mana nak berhimpun. Ya, masing-masing menuju ke Baitullah. Ya, berhimpun di sana melaksanakan ibadat apa? Haji. Ya. Inilah kemakmuran Baitullah yang tidak disenangi dulu oleh Abraha. Ya. Abraha bin Ashram tidak senang dengan Baitullah yang dipandang oleh mereka Baitullah tu yang buruk. Ya. Tapi ramai orang datang ke sana. Suka orang datang ke sana. Maka dia kat Yaman dibuatlah satu gereja, disebut dalam bahasa Arab kanisah. Ya, kanisah nama dia. Jadi kanisah ni gereja cantik dibuat. Tujuannya memalingkan orang supaya jangan pergi ke mana? Ke Mekah, ke Baitullah tu. Ya. Dah buat cantik-cantik, orang pun tak ada yang nak datang. Ya. Orang juga pergi ke mana? Ke Baitullah, Baitul Atiq, rumah lama. Ya. Ke situ juga. Itu yang dia tak senang hati. Ya, dia lengkapkan bala tentera siap bergajah untuk meruntuhkan apa? Kaabah. Ya. Maka dia pergi kat sana, sebelum sampai di sana dia berkampung dulu. Dalam berkampung ni, ya, dia sapu segala kambing-kambing orang Arab sana. Ya, Abraha ni, ya. Rupanya zaman tu zaman Abdul Muttalib, ya. Zaman Abdul Muttalib masa itu, ya. Jadi, ya, Abdul Muttalib pun tak boleh nak buat apa sebab dia tentera yang siap lengkap. Sedangkan orang Arab ni tak ada kelengkapan apa pun, tak sangka macam tu. Jadi dia kata tujuan dia, saya nak runtuhkan Kaabah, jangan diganggu. Dia nak runtuhkan Kaabah saja. Tak boleh buat apalah. Ya. Maka, ya, orang-orang Arab ni terpaksalah masa itu, ya, hanya menengok saja daripada atas bukit apa yang berlaku. Ya, apa yang berlaku kepada tentera Abraha? Ya, datang jet-jet pejuang Allah Ta'ala kecil-kecil. Ya, disebut Tayron. Ya, apa? Tayron, burung. Burung ini membawa tiga peluru. Ya, satu mengikut tafsir, satu paruh, dua di tangan. Ya. Batu ni batu panas, ya, yang mengandungi virus. Bila terkena saja kulit ni terus dimakan tinggal tulang. Ya, ka'asfi ma'kul. Baca alam tarakai tu. Ya, ka'asfi ma'kul seperti daun kayu yang dimakan ulat. Daun kayu bila dimakan ulat tinggal apa? Tinggal dia punya urat dia kan. Macam itulah keadaan tulang-tulang. Dia tak boleh kena sikit je batu tu. Memang batu tu dah siap nama dah. Dia memang kena punya. Ya.
Jadi ya, Abraha pun kena sikit tapi dapat lari ke Yaman, tapi virus tu tak boleh, orang tak boleh hidup. Akhirnya Abraha pun mati di Yaman. Ya, yang lain tu mati kat situ. Pada masa itulah orang Arab dapat nama, katanya dapat membunuh siapa? Tentera Abraha. Ya. Dapat nama orang Quraisy, padahal orang Quraisy menyorok je. Ya, duduk atas bukit dia menyorok, ya. Sebab itu orang Quraisy bila dia pergi musafir ke mana, ke Syam, ke Syria, ke mana dia pergi sana, ya, dia tak pernah kena rompak. Ya, dalam perjalanan ni ada gangster, orang Arab gunung, tukang rompak. Kadang balik dia tak bawa keuntungan, tak dapat, kadang pergi barang-barang pun kena kebas. Ya. Tapi bila orang Quraisy saja lalu, aman. Ya, aman. Itu dikatakan li'ila fi Quraisy. Ya, untuk perlindungan kaum Quraisy. Ila fi merihlatas syita'i wa shaif. Ya, perlindungan mereka pada musim sejuk dan panas. Ya. Tengok di situ. Allah bagi perlindungan kepada kaum Quraisy. Sampai gangster tabik dengan orang apa? Orang Quraisy. Kononnya pahlawan. Pahlawan menyuruk tepi apa? Gunung. Ya. Itu Allah nak bagi perlindungan kepada kaum Quraisy. Ya. Ya. Tentera Abraha yang nak menyerang Kaabah. Ini dia Kaabah, Baitullah ni. Ya. Akhirnya Allah binasakan. Orang kita selalu sebut apa? Burung apa? Burung ababil. Mana pula namanya ababil pula? Ababil tu mana berduyun-duyun. Ya, ababil tu namanya apa? Toiron ababil, burung yang berduyun-duyun. Ya. Burung dia macam burung apa? Layang-layang, ya. Yang laju tu. Macam itulah, ya. Tengok Allah binasakan tentera Abraha yang nak meruntuhkan Kaabah. Baik, ya, disitulah sekarang ni jadi tempat berhimpun dan keamanan. Wattahizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah olehmu daripada makam Ibrahim tempat solat. Bahasa kita ni kena betulkan, dia letak satu nota, makam di sini tempat berpijak, tempat berdiri, letak nota sikit. Makam tu tempat berpijak atau tempat berdiri, daripada koma. Koma, ya. Koma maknanya berdiri. Tempat berpijak atau tempat berdiri. Kita kat sini makam apa? Itu masalah dia. Ya, kita ingat kubur Ibrahim tu jadikan tempat solat. Ya. Kita punya bahasa kat sini kalau makam itu kubur keramat tu. Itu makam. Ya. Kalau di raja pun disebut makam. Itu salah, dalam bahasa Arab sini bukan makam ni kubur, ya. Ini tempat berpijak. Yang dalam, ya, di sana kita lihat macam sangka burung, kan? Macam ada sangka burung, kan dalam tu ada nampak tapak Nabi Ibrahim, ya, ketika membina Kaabah. Ya. Dia punya lekuk tempat tapak tu dikekalkan dalam Quran. Sampai sekarang ada. Ya. Itu dikekalkan tu tapak dia. Ya. Jadi kita lepas tawaf tadi, kita kena solat di belakang makam Ibrahim. Mana tempat berpijak tu, belakang dia tu, ya. Mana bukan dekat pun, jauh pun tak apa, asal belakang dia. Kalau dekat sangat dia pijak, dia orang tawaf, pengsan kita, ya. Tak pengsan mati, ya. Jadi jauh pun tak apa, asal belakang, ya. Kemudian diterangkan lagi, wa'idna ila Ibrahim wa Ismail antahira baitiya lit-taifina wal akifina war rukai sujud, dan telah kami janjikan kepada Ibrahim dan Ismail bahawa bersihkanlah oleh engkau berdua akan rumahku. Rumah ni apa? Baitullah tu. Bersihkannya bersih apa? Dari berhala. Daripada, ya, keberhalaan. Ya, bukan bersih penyapu. Bukan, ya. Masa tu Kaabah tak ada simen-simen, ya. Masa tu pasir. Keliling Kaabah tu semua pasir, ya. Jadi Kaabah masa tu pun, ya, hanya sebagai batu-batu yang
ya, tersusun, bukan cantik sangat pun, ya. Dan Kaabah ni pun sejarahnya pernah runtuh dan dibina, pernah banjir, tenggelam, ya, runtuh. Satu masa air Zam-Zam dah berapa tahun tak jumpa telaga air Zam-Zam kerana ditimbus di pasir. Ya, sejarah. Itu, ya. Dan ya, cantiknya Kaabah tadi sebab ada apa? Kelambu Kaabah tu cantik. Kalau dibuka, nampak tak batu blok tu? Ya. Jadi Kaabah tu jangan jadikan sebagai Tuhan. Kaabah itu hanya sebagai kiblat. Al-Ka'batu kiblati. Ya, Kaabah itu adalah kiblatku. Ya, di sini kita jauh kiblatnya, sampai sana kita betul-betul berdepan dengan kiblat. Ya, yang tersebut dalam Quran, ya. Di situ kita rasa keamanan, macam mana keamanan di sana, ya. Jadi bersih di sini suruh bersih daripada berhala. Untuk siapa? Orang tawaf lagi, orang itikaf lagi, orang-orang yang rukuk, sujud, sampailah sekarang. Ya, kita lihat. Sebab itu Arab Saudi ni tak payah, ya, menghabiskan modal untuk buat iklan, ya, melancong ke Arab Saudi, tak payah. Ya, kita ni habis, ya, berjuta-juta untuk promosi supaya melawat mana? Malaysia. Ya. Arab Saudi tak payah. Ya. Tak payah nak diiklankan, memang dah teriklan pun dalam Quran. Ya, orang mesti pergi sana. Sebab itu, ya, Baitullah tu, keliling Baitullah makmur. Ya, hotel-hotel, ya, laku. Ya, sebab sentiasa datang pengunjung tak berhenti-henti. Ya. Inilah makmurnya Baitullah. Jadi bersih di sini kenapa? Iyalah, doa Nabi Ibrahim. Jadi bersih di sini maknanya bersih apa? Daripada berhala, bukan bersih biasa, ya. Tapi akhirnya bila dah jauh jarak Nabi Ibrahim, ya, dengan Nabi Muhammad, berlaku apa? Penuh dengan berhala semula, habis berhala. Ya, mengikut sejarah dikira berhala di Kaabah saja tu 360. Punya banyak, ya, berhala situ, ya. Daripada tak ada berhala tu boleh sampai, ya, timbul berhala. Cuba fikir, ya. Ilmu tu sudah dicabut, ilmu ahli-ahli tauhid dah dicabut dah, ya. Allah dah matikan dia, ya, maka tinggallah si jahil ini. Inilah yang jadi kuda kepada syaitan. Itu jadi berhala balik kat situ, ya. Sebab itu zaman Nabi Muhammad dibersihkan semula, ya. Baik, ya. Kita sambung sorok sekejap. Dah habis, ya? Dah tamat? Baguslah, tamat sorok, ya. Untuk, ya, ingatan kita kena ambil ulang-ulangan sebagai ingatan, ya. Kita tengok balik pada ta'rif usul, ya, 08 bilangan yang kedua, bilangan kedua, ya, syaraf ni 08. Bilangan kedua. Ni tajuk-tajuk ni penting, ya. Yang nama-nama ni, pertama fi'il madhi apa? Ma'ruf. Yang kedua fi'il mudhari' ma'ruf. Ketiga masdar. 4 isim fa'il. 5 isim maf'ul. 6 fi'il amar. 7 fi'il nahi. 8 isim makan. 9 isim zaman. 10 isim alat. 11 isim tabdil. 12 isim mubalaghah. 13 fi'il madhi majhul. 14
Secara ringkas, tak payah tengok makna. Kalau disebut madi ma'ruf, tak payah tengok makna macam mana. Perbuatan apa? Dah berlaku. Ya, perbuatan dah berlaku, diketahui pembuatnya. Itu ma'ruf. Ya. Kalau mudhari' ma'ruf, sedang berlaku, diketahui pembuatnya. Sedang berlaku. Ya. Kalau masdar, apa makna? Nama terbitan. Ya. Macam jalan, perjalanan, pergi, pemergian, jumpa, perjumpaan, lari, larian. Macam tu namanya masdar, ya. Pelarian. Pelarian. Dah lain pula pelarian, ya. Nombor 4, isim fa'il nak letak makna apa? Pembuat, nama pembuat, yang membuat, yang menjadikan, yang pergi, letak yang saja. Ya. Kalau isim maf'ul nak letak makna apa? Yang dia macam majhul juga. Kalau pergi, yang dipergi, yang dipergikan, yang dibuat, yang dijalankan, macam tu. Ya, yang di, ya. No, isim fa'il yang, isim maf'ul yang di. Kalau fi'il amar, suruh. Makna suruh, buatlah oleh engkau, jalanlah oleh engkau, macam tu. Kalau fi'il nahi, larang. Larang mesti letak apa? Jangan. Jangan kau pergi, ya. Jangan engkau makan. Itu semua jangan, ya. Kalau isim makan, tempat. Contoh? Musolla, tempat solat, masjid, tempat sujud, ya. Makam, tempat berdiri, ya. Macam itulah asal sebut tempat, ya. Isim zaman, masa solat, masa pergi, masa sebut masa lah, ya. Kalau alat, perkakas. Kalau daripada pergi, perkataan pergi, alat pergi. Kalau naik, alat naik. Kalau jalan, alat jalan. Kalau buka, alat buka. Alat buka tu apa? Kunci, ya, miftah. Ya, itu semua alat, ya. Kalau isim tabdil, menunjukkan apa? Lebih. Macam mana contoh? Bagi satulah contoh. Lebih buat, lebih makan, lebih jalan, lebih tidur, lebih belajar, ya. Macam itulah, ya. Lagi isim mubalaghah, tersangat. Contoh, tak boleh sebut lebih lagi. Lebih untuk tafdil. Tersangat makan, tersangat terlampau tidur, terlampau tidur, ya. Kalau sifat Allah selalu maha, ya. Maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana, itu semua kes mubalaghah, ya. Okey. Kalau madi majhul, perbuatan dah berlaku tapi tidak diketahui pembuatnya. Contohnya apa? Telah dipukul, ya, telah dipaksa, ada di lah, ada telah, ada di. Kalau mudhari' majhul, sedang berlaku, tidak diketahui pembuatnya. Contoh, saya diajar, saya dipukul, saya disuruh, ada di lah, ya, macam tu, ya. Okey. Kesimpulan dulu, ya, fi'il madi berapa jumlah dia? Madi ma'ruf yang ditulis dulu, 14 pecahan dia. Okey, 14, ya. Tandakan tu. Mudhari' ma'ruf berapa pecahan dia? 14. Masdar berapa pecahan dia? 3. Tulis 3 situ, ya, buat nota-nota 3. Isim fa'il berapa pecahan dia? 6. Isim maf'ul berapa pecahan dia? 6 juga. Fi'il amar berapa pecahan dia? 6. Fi'il nahi berapa pecahan dia? 6. Isim makan berapa pecahan dia?
3 zaman, 3 alat, 3 tafdil, 3 mubalaghah, madi majhul, 14 mudhari' majhul, 14 jumlah 98. Oi, hebat ni. Ya. Kalau saya suruh buat exercise zahaba, contohnya zahaba, contohnya madi mesti 14, mudhari'nya 14, ya. Jumlahnya semuanya 90 apa? 8. Ya. Agak-agak boleh tak? Zahaba. Ya. Zahaba maknanya apa? Terus pergilah jawabnya. Jadi contoh-contoh 14 semua tu dah ada, ya. Sampai habis dah ada dah. Ya, sampai tamat, ya. InsyaAllah kita akan sampai sini dulu. InsyaAllah kita akan ulang-ulangkan balik. Bawa buku saraf lagi sebelum buku baru sampai, ya. Dan untuk kamus, saya rasa bulan puasa ni boleh dapat, ya, kamus ni, ya, insyaAllah lah, ya. Baik, kita sudahi sama-sama dengan doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billah.